Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang Melaka United, yang mana Seri Pahang kalah 2-1 kepada Melaka, yang mana Melaka gol dijaringkan oleh Emmanuel Oti dan juga Hasbullah, manakala gol Seri Pahang dijaringkan oleh Zak Tara. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Melaka menunjukkan satu performan yang agak baik untuk memastikan bahagian tengah pasukan Seri Pahang tidak berfungsi, iaitu gandingan Billy Kekyo, David Rowley dan juga Azam Aziz sedikit menghadapi kesukaran apabila mereka sentiasa diasak oleh double pivot pasukan Melaka yang diketuai oleh Fadil dan juga diketuai oleh Justin Bass pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Melaka United dahulu. Apakah perkara yang kita boleh puji dan apakah perkara yang menjadi kunci kemenangan pasukan Melaka pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah mengenai perubahan posisi yang dibuat oleh coach Melaka dengan menukarkan Justin Bass bermain sebagai pivot bersama dengan Fadil pada first half, yang mana kita boleh tengok dengan adanya double pivot yang diketuai oleh Justin Bass dan juga Fadil pada first half, bahagian tengah Melaka memang memberikan satu ancaman dan juga asakan serta pressure kepada bahagian tengah pasukan Seri Pahang ketika pasukan Seri Pahang nak build up. Jadi boleh saya katakan sistem double pivot yang diguna pakaikan dengan gandingan Justin Bass dan juga Fadil pada first half ni telah mengganggu corak permainan Seri Pahang yang berpaksikan kepada bahagian tengah dan mengganggu gerakan ataupun build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Seri Pahang melalui Billy Kekyo dan juga Azam Aziz. Dan memang kita nampaklah gangguan-gangguan tu diberikan dengan kerja-kerja kotor yang dibuat oleh Fadil, melakukan terjahan keras, block, interception, melakukan tekanan. Memang Justin Bass dan juga Fadil memainkan peranan yang sangat penting sebagai double pivot pada perlawanan semalam. Bahkan mereka punya corak ataupun defensive rate untuk menghalang bahagian tengah Seri Pahang daripada bergerak bebas memang sangat-sangat efisien dan memang sangat-sangat efektif. Itu adalah kunci kenapa bahagian tengah Seri Pahang tak boleh nak bergerak bebas seperti perlawanan menentang PJ City pada perlawanan semalam, disebabkan ada dua disruptor ataupun ada dua orang yang mengganggu bahagian tengah Seri Pahang, iaitu Justin Bass dan juga Fadil untuk pasukan Melaka yang menjalankan tugas mereka berdua dengan sangat-sangat baik. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka. Yang kedua, apa perkara yang boleh saya puji adalah mengenai fullback, terutamanya di bahagian back kanan, iaitu Wan Amirul Afiq, yang mana pada perlawanan ini boleh saya katakan Amirul Afiq sangat-sangat bertindak dengan cemerlang untuk memberi supporting play ke bahagian hadapan dengan buat overlapping, membantu Syarul Azwari, membantu Wan Zahrul Nizam dan sebagainya pada perlawanan semalam. Jadi di bahagian kanan ni, Wan Amirul Afiq yang bermain sebagai right back, daripada segi membantu ataupun dari segi ofensif untuk membantu bahagian serangan, beliau sangat cemerlang, dan dalam pada masa yang sama beliau juga mempunyai defensive rate yang bagus untuk bertahan sekiranya di counter ataupun cuba untuk diserang oleh pasukan Seri Pahang melalui Malik Ma'arif. Jadi boleh saya katakan semalam Malik Ma'arif ada dalam poket Wan Amirul Afiq sahajalah di bahagian pertahanan, dan dalam masa yang sama Wan Amirul Afiq juga boleh membantu bahagian serangan dengan buat overlapping dan juga supporting play yang bagus untuk overload ataupun untuk memastikan yang barisan ataupun bahagian kanan pasukan Melaka ni sentiasa ada orang untuk backup sekiranya tak boleh nak penetrate melalui flank ataupun tak boleh nak masuk ke dalam kotak penalti. So Wan Amirul Afiq akan sentiasa berada di bahagian hujung padang untuk menerima balik bola, ataupun dia akan buat overlapping lalu melakukan crossing, ataupun Wan Amirul Afiq lah yang akan masuk ke dalam kotak penalti untuk menerima umpanan. Jadi belah kanan ataupun fullback pasukan Melaka Wan Amirul Afiq ni memang bertindak cemerlang pada perlawanan semalam. Dan yang seterusnya yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka adalah mengenai defense department yang diketuai oleh Fadli Syaz dan juga Akmal Zahir. Mereka berdua bergandingan dengan sangat-sangat baiklah di bahagian defense. Mereka menunjukkan kematangan daripada segi pembacaan game, mereka sangat-sangat bagus, dan yang paling penting daripada segi komunikasi dan juga daripada segi interception, yang paling penting mereka berdua juga boleh build up daripada bawah untuk menggerakkan serangan pasukan Melaka daripada bawah. Dan Akmal Zahir sebagai ball playing defender pun sangat cemerlang. Fadli
Malaysia sebagai tanker ataupun destroyer pun sangat-sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Jadi defense department pasukan Melaka pun patut dipujilah pada perlawanan semalam, di samping dibantu oleh Justin Bass dan juga Fadil untuk lebih efektif ataupun mengganggu corak serangan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam di bahagian tengah terutamanya. Itu yang ketiga yang boleh saya katakan tentang pasukan Seri Pahang. Yang keempat, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam adalah mengenai Ifidayo. Ifidayo walaupun semalam kalau orang kata dari segi influence ataupun daripada segi membantu bahagian serangan, dia bukannya seorang goal poacher lagi ataupun target man seperti sebelum-sebelum ni. Tetapi Ifidayo pada perlawanan semalam, beliau lebih bertindak untuk membantu bahagian tengah dan beliau juga lebih banyak untuk meninggalkan posisi beliau sebagai seorang striker. Dia lebih drop ke bawah untuk create space kepada Sony Norde, kepada Wan Zahrul Nizam untuk masuk ke dalam kotak penalti, dan kadang-kadang dia yang involve dengan build up yang dilakukan di bahagian tengah dan bagaimana dia melakukan switch play. Jadi boleh dikatakan peranan Ifidayo dalam game semalam bagus, cumanya daripada segi keseluruhan memang nampaklah ketara yang Melaka bermain tanpa ada seorang striker tulis lah, sebab peranan Ifidayo more tu link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian flank. Jadi benda tu menyebabkan Ifidayo tak nampak sangat beliau sebagai peranan seorang true striker, tetapi lebih kepada untuk link up dan menyambung bahagian tengah dan juga bahagian serangan, dan dia adalah orang yang lebih kepada create space dan melakukan switch play untuk pasukan Melaka di bahagian tengah ataupun di bahagian attacking first, di attacking third pasukan Melaka lah pada peranan semalam. Jadi itu yang boleh saya puji untuk Ifidayo. Dan yang seterusnya, yang terakhir yang boleh saya puji adalah tentang Sony Norde dan juga Hasbullah lah, yang mana Sony Norde semalam bermain dengan sangat cemerlang. Kita boleh tengok beberapa position yang dia berubah, sekejap dia main kat tengah, sekejap dia ganti dengan Zahrul Nizam untuk bermain di bahagian winger. So apabila ada switch position macam tu, dia telah memberikan sedikit kelebihan untuk Melaka create attack ataupun memperbagaikan corak serangan ke arah pasukan Seri Pahang lah, sama ada menggunakan bahagian kanan ataupun bahagian kiri, sebab ada switch position dan juga player boleh bermain di pelbagai posisi pada perlawanan semalam. Jadi rotation yang berlaku tu menyebabkan Melaka senang untuk melakukan switch play daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan dan sebagainya. Dan yang paling penting tentang kemasukan Hasbullah semalam telah memberikan impak yang positif kepada pasukan Melaka, dan kita boleh tengok 2 gol pasukan Melaka terhasil adalah disebabkan tekanan awal ataupun early pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Melaka, sehingga Melaka dapat balik bola dalam kawasan lawan dan boleh menjaringkan gol dengan mudah lah. Kita boleh tengok gol Emmanuel Oti adalah disebabkan tekanan awal diberikan kepada pemain Seri Pahang, dan gol Hasbullah juga adalah disebabkan tekanan awal yang diberikan oleh pemain Melaka, yang menyebabkan pemain-pemain Melaka pemain-pemain Seri Pahang membuat kesilapan yang mudah untuk melakukan orang kata apa, error passing lah ke hadapan. Jadi dengan mudah pemain Melaka intercept dan menjaringkan gol. Gol Emmanuel Oti punya curl tu pun lawa, gol Hasbullah punya outside foot pun lawa. Jadi memang gol bertaraf, orang kata apa, marvelous lah untuk pasukan Melaka semalam. Itu yang boleh saya komen untuk pasukan Melaka. Untuk kelemahan pasukan Melaka, ya, mereka masih lagi banyak perlu diperbaiki, terutamanya di bahagian tengah. Mereka perlu create another attacking midfielder untuk mengganti tempat Adriano, sebab apa yang saya nampak, mereka masih kehilangan dan merasai kehilangan Adriano dalam skuad mereka. So mereka memerlukan seorang attacking midfielder yang boleh memberi sedikit corak serangan di bahagian tengah tu, boleh membantu Ifidayo di bahagian hadapan. Kalau tak, susah lah, sebab Ifidayo yang nak kena drop, yang nak kena link up dengan semua. So peranan Ifidayo tu lebih kepada dia tak boleh nak jadi true striker, dia terpaksa involve dengan banyak combination play dan build up untuk pasukan Melaka di bahagian tengah. Jadi benda tu amat merugikan lah, sebab kita tahu kemampuan Ifidayo adalah untuk menjaringkan gol, bukannya untuk create space ataupun membantu bahagian tengah. So kena create ada seorang attacking midfielder yang boleh bantu dan jadi backup kepada Ifidayo dan memberi support kepada Ifidayo. Sony Norde boleh buat benda tu, tetapi dia bukanlah orang yang paling efisien untuk menjalankan tugas ataupun bermain sebagai role tersebut lah. Ada di Melaka perlukan lebih orang attacking midfielder yang lebih kreatif, yang lebih padu untuk kawalan bola dan juga mempunyai quality passing yang okey serta vision yang padu untuk bahagian tengah. Itu yang perlu Melaka perbaikilah. Dan untuk pasukan Seri Pahang, saya bercakap mengenai kelemahan dahulu. Kelemahan pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini berbanding game-game yang lain. Macam saya cakap, Seri Pahang pada perlawanan ini, kelemahan yang pertama adalah apabila
mereka diganggu dan juga di pressure ataupun ditekan di bahagian tengah oleh pasukan Melaka, iaitu Justin Bass dan juga Fadil. Mereka seakan-akan hilang identiti dan mereka tak boleh nak absorb dengan tekanan tersebut dan mereka tak boleh nak keluar daripada tekanan yang diberikan, menyebabkan mereka sedikit tergopoh gapoh di bahagian tengah ketika mereka nak build up. Kita boleh tengok apabila mereka dapat bola, mereka akan passing kepada Billy Cat Kyo, dan Billy Cat Kyo apabila dapat bola, dia tak boleh nak bergandingan ataupun nak create movement di bahagian tengah bersama dengan Azam ataupun David Rowley, maka beliau terpaksa bertindak berkeseorangan, yang mana bertindak berkeseorangan ataupun solo menyebabkan beliau cepat hilang bola di bahagian tengah disebabkan ada gangguan daripada Justin Bass dan juga Fadil pada perlawanan semalam. Jadi boleh saya katakan bahagian tengah pasukan Seri Pahang tak apa nak hidup disebabkan tekanan yang diberikan, dan dalam pada masa yang sama mereka susah untuk keluar daripada tekanan tersebut dan mereka gagal untuk mencari rentak, mereka lambat untuk settle down di bahagian tengah. Maka bahagian tengah Seri Pahang nampak kalang kabut lah pada perlawanan semalam. Azam, Billy dan juga David Rowley gagal untuk bergandingan dengan sangat baik seperti corak permainan mereka ketika menentang Kedah dan juga PJ City pada perlawanan yang lepas. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk Seri Pahang pada perlawanan semalam, apabila mereka gagal untuk keluar daripada tekanan dan juga serap tekanan yang diberikan oleh pasukan Melaka, mereka terlalu berpaksi serangan ke arah Hidalgo, yang mana semalam kita boleh tengok memang apabila mereka nak build up, mereka akan open game kepada bahagian kanan untuk mencari Hidalgo, dan Hidalgo lebih kepada individual brilliance. Sebab apa? Sebab individual skill yang ada pada Hidalgo ni memang tak boleh dinafikan, memang sangat-sangat perfect, ball control, dribbling yang padu dan sebagainya. Tetapi apabila mereka terlalu berpaksikan kepada Hidalgo, barisan pertahanan pasukan Melaka dan juga defend serta bahagian tengah pasukan Melaka ni dah boleh baca. So mereka mau tak mau mereka akan tutup segala ruang supaya Hidalgo tak boleh penetrate bahagian pertahanan mereka. Mereka akan lebih compact dan mereka akan lebih mengutamakan untuk man marking. So akan ada orang yang akan jaga Hidalgo. Jadi Hidalgo pun tak boleh nak bergerak bebas, menyebabkan pasukan Seri Pahang punya attacking third memang tak boleh nak berfungsi dengan baik. Manakala untuk bahagian kiri pula, memang kita boleh nampak lah Malik Ma'arif tak boleh nak bertindak dengan efisien, tak boleh nak bergerak dengan terlalu bebas sebab dikawal rapat oleh Wan Amirul Afiq melalui man marking. Jadi apabila tengah tak hidup, kanan dan kiri pun tak hidup, dan kanan pula lebih kepada fokus untuk menyerang, hanya berpaksikan kepada Hidalgo, maka as a team memang tak boleh nak bergerak. So mereka lebih mengharapkan kepada individual brilliance ataupun mengharapkan kepada kelebihan seseorang pemain untuk melakukan something miracle ataupun keajaiban dalam pada perlawanan semalam. Tapi susahlah sebab bola sepak adalah satu pasukan ataupun satu sukan yang dibentuk dengan bermain sebagai as a unit ataupun sebagai, boleh kita kena percaya kepada rakan-rakan lain. Jadi sebab tu tak berjaya. Dan yang terakhir, kelemahan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam adalah tentang Zak Tara. Zak Tara boleh dikatakan one of the best, bukan one of the best, dia adalah one of the striker yang boleh dikatakan terlalu isolate dan dia tak boleh nak link up dengan baik untuk mencipta combination play dengan baik di bahagian serangan. Jadi boleh nampak lah memang Zak Tara tu susah nak dapat bola, dan dia pun kalau drop pun dia lambat untuk combine ataupun membentuk gandingan ataupun corak permainan yang menarik di bahagian tengah, menyebabkan Zak Tara ni boleh dikatakan agak tenggelam lah kan. Sebab tengah dah tenggelam, kanan kiri tenggelam, maka Zak Tara pun akan tenggelam pada perlawanan semalam. Jadi boleh dikatakan memang tak menjadilah corak permainan Seri Pahang pada perlawanan semalam, walaupun dapat gol awal minit yang kedua keempat melalui sepakan penalti tu. Tetapi lepas tu memang nampaklah Seri Pahang struggle nak keluar daripada tekanan yang diberikan oleh Justin Bass dan juga Fadil yang bermain dengan agak kotor. Saya suka dengan corak permainan Fadil yang berani untuk tackle je ikut suka. Benda tu menyebabkan gangguan yang sangat bagus kepada bahagian tengah Seri Pahang. Jadi secara overallnya, memang Justin Bass dan juga Fadil bagi saya adalah dua player yang diletakkan sebagai defensive midfielder ataupun double pivot, menunjukkan satu prestasi yang bagus daripada segi memberi tekanan, daripada segi buat kerja kotor. Memang mereka mantap lah pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya katakan. Jadi Melaka deserve untuk menang pada perlawanan semalam. Itu sahaja. Assalamualaikum.